Memangnya anda semua luar biasa kerana dapat menghadiri meeting hari ini. Okey. Saya sebetulnya nama saya DCM Farin Henshaw, tetapi dikenali sebagai DCM Ray saja. Okey. Sebelum saya bermula, saya ingin berterima kasih kepada syarikat Alken kerana telah memberikan saya peluang untuk menyampaikan produk topik hari ini. Tapi anda tahu tak semua apa yang produk topik itu? Tahu, kasih tepukan yang gemuruh untuk syarikat Alken kita. Dan juga continue. Jangan stop. Kasih panas. Kita juga berterima kasih kepada Semangat Angkasa Laut. Tahu tak apa tu Semangat Angkasa Laut? Tahu apa? Kita ni semua para jutawan ialah Semangat Angkasa Laut. Kerana kita sentiasa bersatu. Kita nak katakan apa tau? Kita sentiasa bersama-sama bergotong royong dan juga ada bonding sebagai satu pasukan. Dan juga tepukan gemuruh untuk mereka berdua. Mereka berdua ialah founder Alken. Tanpa mereka, tanpalah Alken. Dan tanpa Alken, tanpalah kita bersini berdiri dan mendengar kepada topik-topik hari ini. Tepukan gemuruh. Macam tidur je. Okey, sebelum itu, saya juga ingin berterima kasih kepada barisan-barisan outline saya, iaitu ibu bapa saya sendiri, RSM Su dan Gregory Henshaw, dan juga kepada adik saudara saya, ESM Azhar Shah, dan juga mentor saya yang telah membawa saya kepada bisnes Alken ini, iaitu MCCN yang ke-100 di Alken, PCM2B MCCN Fazimaya, dan juga kepada sistem Rostam dan juga Kak Salma dan CCM Aziza, dan juga kepada beliau berdua ini lah. Tepukan terus lah. Macam tak semangat ke semua. Okey, kepada Big Mama kita, CCM2B MCCN Madam Mama Nasir dan juga Abang Anwar, dan juga kepada MCCN yang pertama di Singapura, iaitu CCM2B MCCN Suryani dan juga Abang Nur Zihan. Dan akhir sekali, tepukan gemuruh kepada upline yang ketiga BPL, Double PCN, MCCN, B-Section dan juga Row Pitching. Okey dah cukup. Lebih-lebih tak? Okey, tahu tak apa topik kita hari ini? Kalau tak tahu, baca. Kalau tak baca, maknanya tidur, tengah mancing. Betul tak? Okey, apa itu Calmex? Calmex ialah satu-satunya kalsium terion di dunia ini dan juga di dalam pasaran. Tahu tak apa tu Calmex? Mesti tak tahu, pasal semua senyap. Jadi, tahukah anda kita memerlukan kalsium? Kalsium ialah apa tau, elemen yang paling terpenting untuk aktiviti harian kita, kehidupan kita. Tahu tak aktiviti kita apa? Bukan bangun makan tidur, pergi kerja, bersenam. Macam semua senyap je. Awak semua kat mana? Fokus. Okey. Nak katakan di dalam badan kita ialah penuh dengan mineral. Tetapi kalsium dia merangkumi 50% mineral yang ada di dalam badan kita sebetulnya. Tahu tak berapa important, berapa pentingnya kalsium ini? Jadi nak katakan kalsium, tahu tak anda semua apa kepentingan tulang di dalam badan kita? Tahu tak? Makin senyap ni semua. Fokus ke apa? Okeylah, sebelum kita pasal apa tak terlalu senyap, berikan satu tepukan Alken, boleh? Okey, gosok. Yang mana kepala licin tu gosok kat kepala. Okey. Gosok. CBP. Kau bergegar ni Bon. Kan bagus. Semua tersihat sekejap kan? Okey, sebetulnya tulang kita dia dapat menyokong tubuh manusia. Dia juga melindungi badan manusia.
Dan juga sel-sel darah kita ni dia dapat dijanakan di dalam seluruh badan kita melalui tulang. Dia juga menyimpan segala mineral yang apa yang kita makan, minum, apa-apa ni semua, mineral yang ada tu di dalam tulang kita ni. Dia membolehkan tubuh manusia bergerak secara bebas. Kalau tak ada tulang semua boleh jalan? Boleh. Akhirnya semua gini. Pakai mesin. Betul tak? Betul. Jadi itulah kepentingan tulang di dalam badan kita. Nah, ini statistik dari MOH dan juga badan di Asia ini dia menunjukkan pengambilan kalsium di seluruh Asia. Nampak tak Singapura di mana? Kalau tak nampak pakai teropong. Jadi nak katakan rakyat Malaysia dia cuma pengambilan dia cuma dapat 30% saja kalsium. Tetapi di Singapura pula rakyat Singapura hanya mengambil kurang dari 50%. Nampak tak kekurangan dia? Kalau orang kata 50 over 100 pas kan? Kalau bawah 50 pas ke fail? Jadi anda semua fail makan kalsium lah. Okey, oleh kerana kalau kita kekurangan kalsium, kita ada simptom-simptom awal yang akan tertunjuk di dalam badan kita secara lahiriah atau secara dalaman. Ini ialah simptom awal kekurangan kalsium. Kita mudah letih, banyak berpeluh macam saya ni. Saya selalu sejuk, bukan berpeluh ni. Jantung berdebar, kalau nampak macam kekasih macam itulah. Susah menumpukan perhatian, macam ada yang tengah mancing ke, tengah main handphone, tak tengok fokus pada topik kan, macam itu. Jadi dia juga tiada selera makan, sembelit jerit-berit. Nampak orang tu beneran kesian muka dia. Insomnia, kurang tidur, kejang otot kaki dan tangan berasa kebas apabila tidur atau terlampau lama taruh orang corner gini sekali, tangan tak rasa macam itu. Dan juga kuku menjadi rapuh. Ini simptom-simptom awal dia. Ambil gambar. Kalau tak ambil gambar. Nanti saya dah tukar, dah tak boleh ambil gambar ni. Senyap je semua. Okey. Ini juga simptom kekurangan kalsium kepada 3 kategori. Untuk kanak-kanak, keimmunan rendah, kerosakan gigi, pertumbuhan tulang tidak sempurna. Dan juga untuk orang dewasa pula, sekian dan sekian. Dan juga untuk warga tua dan wanita menopause. Bukan lelaki menopause, perempuan menopause. Itulah sakit belakang, lemah pinggang. Dan juga ada lagi 2 kategori, iaitu yang orang untuk mengandung pula, dia dapat kejang betis, lemah kaki. Kalau orang yang mengandung bukan lelaki, lelaki tak akan mengandungnya. Kalau yang kau mahu, kalau apabila apabila awak semua kan mengandung, rasa tak macam kaki lemah, sakit, macam muka-muka, belakang sakit. Lupa buat lagi. Kalau semua ada gini saja. Jadi semasa hamil, sembah hipertensi untuk yang menyusu pula, sakit lemah pinggang, belakang kejang otot sampai tak. Ambil gambar. Okey, tahukah anda semua, lagi sekali tahukah anda, apabila kita ada kekurangan kalsium yang teruk, dia akan membawa gejala-gejala dan juga penyakit-penyakit yang kronik. Tahu tak? Tahu. Tahulah, ada pasti korang dah baca, memang dah tahu. Korang tutup slide, korang tahu? Tahu. Jadi nak katakan dia akan membawa kepada 147 penyakit kronik. Apabila kita kekurangan kalsium yang teruk tetapi 147 banyak sangat, kita ambil yang 10 paling tertinggi. Yang pertama, osteoporosis, porosis, arthritis, keretakan tulang, sakit belakang dan sekian. Jadi kalau dalam 10 ni, kita ambil yang nombor yang pertama yang paling kronik, iaitu osteoporosis sebagai satu contoh. Osteoporosis juga ialah dipanggil pembunuh senyap, silent killer. Pasal ini bukan untuk kaum awal, juga untuk kaum Adam. Jadi dua-dua boleh dapat osteoporosis. Dan di dalam kategori ini, daripada setiap 3 orang wanita
mesti ada seorang akan menghadapi osteoporosis. Dan juga untuk kaum Adam pula, daripada setiap 5 orang lelaki mesti ada satu. Jadi di dalam dewan ni, berapa ramai wanita? Ramai. Berapa ramai kaum Adam? Okey. Jadi kira lah 5 ada satu, 3 ada satu. Jadi kita tak tahu siapa yang ada osteoporosis. Kerana osteoporosis ialah pembunuh yang senyap. Kita tidak akan tahu sampai kalau kita dah ada itu apa simptom-simptom yang dah terlewat, barulah kita tahu. Jadi kalau kita nak tahu apa dia nak tahu dia simptom nampak tak perbezaan di dalam tulang kita? Ini ialah yang sihat. Apabila semua nampak very penuh, compact, lagipun dia sihat, tak rapuh. Tetapi apabila kita ada osteoporosis, dia nampak radang, kosong. Jadi macam apa tau, ibaratkan kalau kita makan tulang, ketuk-ketuk tak ada som-som, boring kan? Jadi buang. Jadi macam ini, kalau kita dah ada tu kosong, sakit tak kaki kita? Boleh buang? Tak boleh Jadi ini macam mana kita nak tahu kalau ada keradangan di dalam tulang-tulang kita? Badan sentiasa sengal. Walaupun tak exercise, kita jalan pun rasa macam ngilu-ngilu gitu. Selalunya ngilu tu ialah antara satu simptom yang kita dah ada penyakit. Macam Helen fracture itu pun nak katakan itu pun keradangan di dalam tulang. Dah nak start rapuh dah. Senyum je. Fokus. Hello. Fokus. Okey, fokus kat sini, jangan fokus kat sini. Okey. Ini juga akibat osteoporosis. Apabila kita ada osteoporosis, ini badan yang sihat, tetapi nampak tak dia makin mengendut di dalam tulang belakang kita? Kalau kita dah makin teruk, nak katakan inilah badan menjadi rendah dan nampak bungkuk. Bukan bungkuk udang, tetapi kita makin lama kita macam apa tahu, tulang kita dah tak kuat. Kalsium dah kurang, jadi dia makin membungkuk. Itu pun apa yang tadi saya cakap keradangan. Apabila kita jalan kaki kita asyik sakit-sakit, kadang-kadang bukan sakit kerana otot-otot, tetapi tulang kita yang rasa ngilu, kadang rasa sejuk, rasa apa masa dia dah kosong. Nampak keretakan tulang dia dah tak sempurna sebetulnya. Di dalam dia dah ada kekosongan. Jadi anytime keretakan tu boleh jadi patah. Itu kadang-kadang orang kata, kadang terlanggar sikit je kaki boleh patah. Kadang-kadang orang yang sihat budak-budak muda pun, kadang-kadang main bola kena tendang, kena tackle pun tak ada apa-apa. Tapi orang yang tak sihat sama muda, apabila terjatuh sikit di hospital dah balut, dah kena simen. Pasal apa? Tulang dia dah kekurangan kalsium, dah tak kuat. Jadi kalau kita nak tahu, daripada 2 orang pesakit osteoporosis ni yang berumur 50 tahun yang ke atas, seorang daripadanya akan mengalami keretakan tulang. Siapa dah 50 ke atas? Jangan angkat tangan. Pasal pada saya, di dalam dewan ni semua berumur Gen Y. Betul tak para-para di kawan semua? Ini tak tepuk pun, tak ada tepuk. Ini tak tepuk pun. Umur tu secara angka je. Tapi kalau kita makan supplement, makan ni semua kita sebagai macam orang muda gitu. Betul tak? Betul. Jadi, tahukah anda, lagi sekali, tahukah anda bahawa pengambilan kalsium sudah menjadi masalah khasiat pemakanan sedunia? Jadi bukan setakat di Singapura, bukan setakat di Malaysia, tapi di seluruh dunia mengalami gejala-gejala ni kerana kekurangan kalsium. Siapa yang kenalkan? Okey, masalah yang pertama bermula pada umur 30 tahun Apabila kita dah berumur 30 tahun, kadar khasiat kita kalsium badan kita akan ke bawah. Setiap tahun 31 kita akan kurang 1%. Jadi kalau kita kira tadi macam umur 50 tahun, dah 20 tahun maknanya dia dah kekurangan 20%. Macam kita pernah beli tu 20%, abang sudi. Tapi itu dapat duit, dapat hasil. Ini dapat penyakit.
Untuk masalah kedua pula, badan manusia memerlukan jumlah kalsium yang banyak. Tapi kita tak tahu satu hari kita perlukan berapa banyak kalsium. Ni part ada slide kan? Korang tersenyap lah. Berapa banyak kalsium kita perlukan setiap hari? 1,000 apa? Darham. Jadi nak katakan, kita mesti tahu juga setiap hari kita perlukan berapa banyak kalsium, berapa jumlahnya. Jadi untuk masalah ketiga, badan manusia hanya dapat, nampak tak? Kesian cuma tak nampak tak? Okey, masalah yang ketiga pula, badan manusia hanya dapat menyerap kalsium berion. Biasa perlu diubah kepada bentuk ion di dalam perut untuk membolehkan diserap sepenuhnya. Apa tu yang berion? Tak tahu kan apa yang berion kan? Tak tahu kan? Tak apa, nanti saya akan terangkan. Jadi, kalau apa-apa kalsium yang di luar sana, on the shelf, kalau kita beli dia ke kedai mana pun, dia kedai sing-sing ke, kedai apa ke, kedai bawah blok ke, kedai mama pun ada jual kalsium, kan? Tapi kalau dia tak berion, maknanya dia tidak akan dapat diserapkan di dalam badan kita. Jadi saya akan terangkan lagi nanti apa yang boleh dia dapat serap 100% atau lebih kurang dari situ yang badan kita dapat kalsium tu Untuk masalah yang pertama bermula pada umur 30 tahun, jumlah kalsium badan akan menyusut dengan kadar 1% setahun. Jadi nampak tak? Masa kita muda, kalsium tinggi sampai terikut kepala Jadi kalau 30 tahun, itulah puncak jisim tulang kita Kesihatan kita akan menurun selepas tu. Untuk selepas umur 70 tahun merosot 50%. Nampak tak berapa teruk kalau kita kekurangan ni? Ini kita makan, ini bukan setakat kita cakap makan kalsium Ini secara biasa, normal. Kalau secara normal, makan ke tak makan, badan kita akan sentiasa tetap akan merosot 50%. Jadi kalau kita dah tahu dia akan merosot 1%, kita lebih memerlukan makanan yang berkalsium untuk menapis balik apa yang kita kurangkan. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Tak kalah tak betul Jadi untuk masalah yang kedua, berapa banyakkah kita mesti makan kalsium untuk setiap hari? 1,000 betul, tapi tak cakap apa. 1,000 darah apa dia lah. Okey, nak kata menurut pengesyuaran WHO iaitu World Health Organization orang dewasa memerlukan 1,000 mg kalsium setiap hari. Dan inilah pilihan anda. Anda nak minum lebih 4 gelas? Susu. 4 gelas apa? Susu. Susu. 4 gelas yogurt rendah lemak atau mengambil 7 keping keju. Boleh makan? Boleh? Pada yang tak ada lactose intolerant yang tak ada penyakit yang tak boleh minum susu kan, bolehlah minum, bolehlah makan. Tetapi kepada orang yang ada yang tak boleh minum susu, dairy produk, makan confirm semput masuk hospital. Boleh ambil ni 3 pilihan. Pasal ni aja tau 3 pilihan yang ada. Tak boleh kan? Jadi apa yang baik untuk separuh kepada rakyat-rakyat, ada juga yang tak baik untuk lagi separuh. Jadi kita perlukan benda yang dapat menyatukan dua-dua kategori ni menjadi satu, dan dua-dua pula boleh dapat kalsium yang sepenuhnya. Betul tak? Betul. Jadi masalah yang kedua ni, 100 mg kalsium seperti yang dicakap ni lah. Inilah kita perlu ambil untuk satu hari. Banyak tak? Hari-hari nak minum kan ni semua? Main plus-plus saja. Pada datang pergi kerja, pagi-pagi kalau minum ni semua, buncit tak perlu. Kalau dah buncit perut boleh keluar rumah. Tidur dulu lah, tak apa, nanti pergi pasar. Hari-hari tu pukul 8 malam pergi pasar. Pasal apa? Dah berat. Betul tak? Betul. Jadi nak katakan
inilah yang sepatutnya kita ambil setiap hari. Untuk masalah ketiga pula, yang perbezaan yang berion dan tak berion tubuh hanya dapat menyerap ion kalsium, iaitu kalau kita tengok dari sini, kita nampak perut dia asid perut ni menguraikan kalsium karbonat dan menambahkan beban kepada ginjal. Jadi nak katakan walaupun kita makan yang salah untuk kalsium, dia akan datangkan 3 rangkai penyakit. Buah ginjal pun akan affected. Pasal apa? Tak cukup kalsium dari untuk body kita, tubuh kita, dia tak akan dapat menyerap dan akan disalurkan kepada ginjal dan akan merosakkan ginjal juga. Pasal tu acidity. Dan juga kalau berion pula, kalau kita ambil yang berion, dia dapat mengurangkan beban perut dan usus. Kerana kalsium berion dapat diserapkan secara langsung oleh usus kecil. Jadi kalau betul-betul kalau kita macam kalsium biasa, apa perbezaan berion dan tak berion ni? Yang tak berion ambil peluk keluar. Maknanya apa? Dia tak serap. Masuk kencing, keluar. Jadi penapisan badan kita macam arus sistem kan, apa penapisan kan? Badan kita pun ada arus sistem juga kalau betul. Tu apa buah ginjal kita. Jadi apa-apa mineral yang dia tak dapat tapis, tak dapat apa dalam satu badan dan tak diperlukan oleh badan akan terus kepada ginjal. Jadi kalau semua yang benda yang keras-keras gini dan tak dapat diserap pergi ke ginjal, pernafasan kita kalau dah cok, rosak tak ginjal kita? Rosak. Nampak tak apa akan dilakukan oleh benda-benda yang tak bermanfaat kepada ginjal kita? Lepas tu dia kata tadi di sini dia akan menambahkan beban ginjal. Tapi kalau berion pula, dia akan terus masuk dan serap dan tak dibilik. Maknanya badan kita dapat serap segala-galanya kalsium yang ada. Jadi yang pak ginjal ni dah tak ada langsung dia nak tapis benda yang tak bermanfaat. Rambut-rambut semua senyap ni. Hello. Hello. Bagus. Semua tengah-tengah gini, terdiam betul-betul je. Jangan macam mami, tengok tapi tidur. Mata buka. Jadi, kalau kita nak tahu, beri tepukan kepada Kalmex. Ini boleh bangun. Beri tepukan kepada Kalmex. Kerana Kalmex adalah satu-satunya kalsium yang terion yang dihasilkan secara elektrolisis dalam pemasaran di dunia. Nampak tak? Berapa hebatnya? Kalau nak tahu apa hebat dia, ni saya terangkan. Fokus, tulis. Siapa nak ambil gambar ambil. Jadi, dia ada 4 ciri Kalmex ni yang paling unik. Satu, dia ialah kalsium berion elektrolytik paling unik. Dan nombor 2 pula, ketersediaan atau keserapan dia, penyerapan dia mencapai 97.4%. Cara penyerapan dia. Dan ketiga pula, nisbah kalsium dan magnesium yang paling sempurna 2:1. Yang keempat, dia ialah sumber semula jadi. Jadi saya akan terangkan apa 4 ciri-ciri unik dia. Okey. Ciri yang pertama pula, satu-satunya pengirim di pasaran yang menghasilkan kalsium berion dan teknologi pengionan. Nampak tak? Tak slip tak. Okey, dia mempunyai company mempunyai pengalaman penghasilan kalsium berion untuk 30 tahun. Begitu lama. Kalau kita bandingkan dengan suplemen biasa dan tertera di bawah ni, bukan berbentuk ion. Misalnya kalsium bikarbonat, kalsium asetat atau kalsium laktat, laktate lah kalau betul kalsium sirat. Ini ialah suplemen kalsium biasa yang ada di luar sana. Kedai mama pun ada jual kalau betul-betul kalau tahu. Tak payah nak pergi mana-mana, pergi jumpa doktor ke apa. Kedai mama pun ada.
tapi di dalam in the form of permakanan. Dan ciri yang kedua, yang tadi kita cakap dia dapat menyerap mencapai 97.4% penyerapan dia kerana dia mudah diserap dan tidak membazir. Semakin cepat kalsium berubah kepada bentuk ion, apabila kita masuk, dia terus berubah kepada bentuk ion, terus dia akan diserapkan di dalam usus. Dia tidak akan masuk atau keluar pergi pak ginjal. Dan juga kalsium yang bukan berbentuk ion suka diuraikan dan diserapkan. Nampak tak suplemen kalau dibandingkan dengan suplemen kalsium biasa kadar penyerapannya cuma 27 ke 40% saja. Perbezaan dia almost 50%. Jauh perbezaan dia. Jadi satu tepukan untuk Kalmex ni. Dan juga Kalmex selamat dan berkesan tanpa kesan sampingan. Jadi ini perlu kita tahu kenapa Kalmex dan di luar sana, kalsium dan di luar sana banyak perbezaan. Ini kita perlu tahu kerana apa yang kita salah makan akan merosakkan badan anda dan akan terjejas kesihatan anda untuk melalui kehidupan anda. Kalau yang biasa, kalau yang ion, dia mengurangkan beban perut dan usus. Dia dapat diserapkan secara langsung dan menggalakkan penyerapan unsur suri dan vitamin. Tetapi kalau kalsium biasa pula, asid perut kurangkan kalsium karbonat. Kirakan kalau kita makan, asid itu akan pecahkan itu semua. Dia tak dapat diserap pun, tak sampai pun. Dia memberi beban kepada perut sehingga mengakibatkan perut kembung. Jadi tahu tak, kadang-kadang ada kembung tua? Tak. Ini comel. Kembung tua. Bangsa, kira macam mana tak kembung tua? Apabila perut kembung, dia keras di atas. Itu maknanya kurang kalsium. Dan juga dia tidak terhadam menyebabkan gangguan usus hingga mengakibatkan cerit-berit dan sembelit. Jadi tahu tak, macam tadi dalam gambar, muka macam itu, muka macam dia sengking. Pasal kadang-kadang kalsium yang salah atau kurang kalsium. Dan dia menambahkan beban kepada ginjal dan akan mengakibatkan ginjal kita akan rosak juga. Dan juga untuk kalsium dan magnesium, nisbahnya dia paling sempurna. Inilah ciri yang ketiga. Kalau betul-betul ratio dia 2:1, itulah yang paling sempurna. Cara penyerapan dia. Dan yang paling mana tengok yang gambar? Okey. Coba. Okey. Tetapi kenapa Kalmex ni bagus? Kerana dia sumber semula jadi. Maksudnya dia bukan setakat natural saja, tetapi dia organik. Tahu tak organik? Jadi nak katakan dia menggunakan kulit tiram kualiti terpilih dari Jepun. Negeri lain dia tak pakai. Dia pakai dari Jepun saja. Dia 100% semula jadi. Dia tidak tercemar dan tidak mengandungi logam berat. Ini yang menyebabkan dia ialah organik. Dia tidak tercemar. Jadi kalau kita nak bandingkan dengan suplemen yang biasa 80% ialah bahan sintetik. Tahu tak bahan sintetik? Itu chemical ke, acid ke. Jadi dia tak natural dan dia juga tidak organik. Benda yang tak organik atau tak natural akan memberi kesan sampingan. 20% pula semula jadi serbuk dari kapur. Semula jadi lah. Memang semula jadi, dia kapur lah. Tulang belakang haiwan. Kadang-kadang dia menjadikan halal atau tak halal. Kulit kerang dan sebagainya. Inilah yang digunakan. Bahan-bahan digunakan untuk suplemen kalsium yang biasa. Jadi kita nak tahu faedah pengambilan Kalmex. Faedahnya ialah dikategorikan
pada kanak-kanak, dewasa, orang yang berumur. Macam tadi lah, 5 kategori. Untuk kanak-kanak, inilah faedah-faedahnya. Dah ambil gambar? Dah. Ambil gambar? Okey. Untuk dewasa, oleh kerana kadang-kadang tak banyakkan macam ni. Jadi untuk dewasa, dia pengambilan makanan tinggi protein dan garam. Dia dengan kurang bersenam menyebabkan kehilangan kalsium dan banyaknya. Jadi kalau kita yang orang dewasa, kadang-kadang kita suka main bola, main takraw, exercise, betul tak? Habis apa yang dah keluar tu, kita tak masukkan balik. Jadi kita perlu kalsium ni, yang lebih kalsium kerana kita dah nak menambahkan, masukkan balik untuk badan kita. Jadi kadang-kadang kalau kita exercise, semua dah keluar, itu yang buat kita apa tau, kadang-kadang penat. Lepas tu kaki start sakit-sakit. Exercise-nya satu hari, sakitnya 2-3 minggu. Lepas tu MC-nya pun seminggu. Betul tak? Jadi maksud dia, kalau kita nak exercise, jadi kita perlukan Calmex juga. Untuk warga tua dan wanita menopause, bukan kaum lelaki kaum lelaki yang menopause, wanita. Jadi untuk warga tua, dia yang orang yang kemusuhan hormon estrogen, dia dapat mencepatkan lagi kehilangan gizi turut. Macam tadi, kalau kita kadar kita makin umur kita makin naik, kadar kalsium kita makin turun kan. Jadi kita perlu Calmex. Dia juga sistem penghadaman dan penyerapan merosot. Kerana kalau kita nak tahu, untuk orang yang kita makin lama kita makin berumur, cara penghadaman kita makin kurang metabolism kita makin kurang juga. Jadi Calmex ini dapat membantu penghadaman yang paling sempurna untuk kalsium ni untuk pergi kat dalam satu badan kita. Untuk wanita hamil, janin di dalam perut memerlukan kalsium, bukan setakat ibunya saja, tapi janin kita. Jadi untuk dapatkan kesempurnaan untuk bayi. Saya tunjuk, bukan saya yang ambil. Senyap je. Fokus pada depan bukan fokus pada handphone. Jadi wanita yang menyusukan anak, ini ialah faedah-faedahnya. Dan kualiti yang terjamin oleh Calmex, dia dapat sijil GMP dan juga berkualiti sistem ISO standard. Habis tak tahu tak? Okey. Jadi dos yang dicadangkan untuk memakan Calmex ialah untuk orang dewasa 3-4 kapsul setiap hari. Peringatan nampak jangan gini. Pasal apa tau? Peringatan sesuai kepada individu yang intoleransi kepada laktosa. So dia macam tadi saya cakap, ada separuh orang tak boleh minum susu, tak boleh minum apa, ambil dairy produk kan. Jadi ini ialah bagus untuk mereka juga. Mereka boleh ambil pasal dia tak ada kena-mengena pun dengan benda yang dairy produk kan. Jadi beri tumpukan untuk Pak Omar. Dah ambil Calmex, dah ambil Calmex supplement, baru nak buat gini. Nanti jangan tak ambil apa-apa, saya bilang begini tu masuk hospital. Okey, sebelum saya akhiri, inilah tulang belakang saya sebagai seorang bapa tunggal. Tulang belakang saya ialah anak saya dan juga ibu saya. Jadi saya jumpa anda